anda sedang menyaksikan 18 minggu lepas bersama saya, Ita Juwita. 18 minggu lepas akan mengupas, merungkai dan merecap, mengimbas kembali 8 perkara yang viral dan sensasi yang terjadi sepanjang minggu lalu dari Isnin hinggalah hari Ahad. Jom kita check it out! 18 minggu lepas, 23 hingga 29 November 2020. Tapi sebelum tu, jangan lupa klik butang loceng dekat bawah ni untuk korang dapatkan notification daripada F8 Buzz. Okay? Nombor 1. Selain Alif Sata, ibu bapa, adik dan kemudiannya datuk beliau disahkan positif COVID-19. Takut. Terbaharu, kalau korang nak tahu drama The Locust, iaitu kumpulan muzik yang sering mengiringi Alif Sata juga dilaporkan dijangkiti virus ini. So, siapa-siapa yang berkontak rapat dengan Alif Sata tu terkenalah sekali. Tapi apa-apa pun, berita ini memang paling menggemparkan sebab rata-rata yang kenal Alif Sata tahu bagaimana sangat dia berjaga-jaga takut terkena jangkitan virus ini. Alif kini dikuarantin di sebuah hospital di Melaka, manakala keluarga yang lain berada di hospital Sungai Buloh. Sama-samalah kita doakan kesembuhan mereka sekeluarga. InsyaAllah, semoga Allah permudahkan segala urusan mereka. Nombor 2. Sudah 2 minggu, misteri ketuk pintu di tengah malam menghantui beberapa kampung di Sabak Bernam. Takut betul. Dan terbaharu, misteri itu sudah sampai ke kawasan Kuala Selangor. Takut betul. Dekat dengan rumah aku. Naknya kat rumah aku pula. Pula-pula dia ketuk. Memang taklah I nak buka kan. Tapi yang menjadi persoalannya, siapa yang mengetuk pintu di tengah malam buta tu? Adakah awak atau hantu? Kalau awak, saya buka. Memang masuk rumah saya, kita minum dulu. Alright, apa-apa pun, gangguan misteri itu dipercayai mula mengganggu penduduk pada waktu malam hingga awal pagi. Betul-betul tak ada kerja hantu ni ya. Dan dah 2 minggu misteri ini masih belum terungkai, sampai setiap malam penduduk kampung terpaksa bergilir-gilir membuat rondaan. Misteri betul kan? Ada yang cakap yang ketuk tu sebenarnya hantu tak bertuan. Dia tengah cari nak tuan baru katanya. So kalau korang nak ke jadi tuannya? Kalau I tak nak. Nombor 3. Tular mengenai kes di mana hampir 300 pembeli kecewa kerana didakwa ditipu. Apa pula ditipunya tu? Kalau korang nak tahu, kesemua mereka yang ditipu itu telah membeli iPhone 11 pada harga RM23 sahaja. Dan bila iPhone tu dah sampai, tiba-tiba tak boleh on pula. Lepas tu, mereka telah komplain dekat ruangan komplain kedai itu. Tapi dek, RM23 tak logik lah. Takkanlah iPhone 11 RM23 je. Aku ni penat lah buat konten semua, kumpul duit nak beli iPhone 12. Lepas tu korang senang-senang RM23 dapat iPhone 11. Memang tak masuk akal, okay? Yang membuatkan netizen marah sebab sikap pembeli itu sendiri. Sebab dah terang-terang dekat nama produk tu tertulis dummy set. Takkanlah tak baca, dek. Apa-apa pun sebelum buat sesuatu tu, bacalah dulu. Ya. Dummy set ni sebenarnya, kalau korang nak tahu, kalau korang pergi ke kedai tu, korang nampak macam display dekat situ, itulah dummy set. Dummy set. Set pun boleh. Dummy set. Okay. So, kalau korang nak tahu, dummy set ni memang murah lah. Dah tak boleh on, tak boleh apa. Memang murah, dek. Beli je lah kalau nak. Nombor 4.
penemuan sebuah obelisk logam misteri yang ternama di kawasan gurun terpencil di barat Amerika Syarikat telah mencetus pelbagai spekulasi dan teori konspirasi, malah ada yang mengaitkan dengan UFO. Tiang segitiga berkilat setinggi kira-kira 4 meter itu dijumpai pegawai tempatan yang melakukan rondaan udara pada minggu lalu. Dekat Malaysia kecoh pasal ketuk-ketuk pintu rumah orang, dekat US pula kecoh dengan misteri alien. Bergabung meletup. Alright, berita penemuan obelisk, aku pun salah sebut. Obelisk itu turut menjadi virus di virus viral sorry di internet, dan ramai yang menyatakan objek itu mempunyai persamaan dengan monolit makhluk asing dalam filem science fiction berjudul 2001 Space Odyssey kot. Macam itulah, aku pun tak tahu nak sebut. Sementara itu, ada yang mendakwa struktur kecil itu pernah dirakam oleh Google Earth pada 2016 dan dipercayai mungkin hasil kerja anak seni tempatan. Nombor 5, Khamis lepas menyaksikan Dai Said ditahan reman oleh polis. Polis tangkap polis sejak awal minggu lepas. Antara isu yang terhangat diperkatakan ialah mengenai Dai Said ini. Semuanya bermula di Twitter apabila dia telah dituduh merogol seorang gadis sehingga gadis itu dilanda kemurungan pada September tahun lalu. So dah setahun. Okey, rata-rata netizen mempersoalkan kenapa perlu lapor dekat Twitter, kenapa bukan ke balai polis. Aku pun tak tahu, zaman-zaman media sosial ni semuanya viral dulu, lepas tu baru nak report. Pada Selasa 24 November, Dai Said telah membuat IG story yang beliau telah membuat laporan polis atas tuduhan fitnah tersebut. Dan pada malam Khamis lepas, setelah mangsa akhirnya membuat laporan polis, Dai Said telah direman 5 hari bagi membantu siasatan polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Nombor 6, sebuah syarikat MLM akhirnya kantoi, lari kosongkan pejabat. Time-time COVID ni, siapa yang tak nak duit kan? Difahamkan, lately ni korang boleh dapat duit dengan hanya membuat tas di media sosial macam YouTube, TikTok, IG dan sebagainya. Caranya dengan hanya like, follow dan subscribe. Ya Allah, mudah betul deh oi. Kau buat duit macam tu je. Aku ni penat-penat kerja baru dapat berapa. Sejak awal minggu lalu juga kecoh berita mengenai pengguna yang ditipu dengan satu aplikasi iShare Fans. Pernah dengar ke tak? Kalau pernah dengar, sebelum ini buka media sosial, asyik tengok orang duk share kebaikan iShare Fans ni. Katanya korang yang join tu kena cari downline, dan if nak dapat duit lagi banyak kena bayar certain amount pula. Dah menyusahkan nak cari duit pinjam mak ayah, kena bayar, menyusahkan, lepas tu kena tipu. Lantak kau lah dek. Apps ni dikatakan baru sahaja 3 bulan wujud. Baru 3 bulan dah tipu orang. Yang setahun tu belum kaya raya. Sebelum ini ramai yang dah dapat cash out duit. So makin ramailah yang join. Sekali dah bayar, dah join tu, nak cash out tak boleh. Ada je alasan dorang bagi. Kaki tangan kena COVID lah, itulah, inilah. Rupa-rupanya ramai yang dah kena scam. Macam Ita lah kena scam, tapi bukan dekat iShare Fans ni. Ita kena scam dekat rahsia-rahsia. Apa-apa pun, be careful, okay? Jangan senang-senang nak bagi data peribadi korang dekat orang lain. Alright?
Nombor 7. Buat pertama kali Astro Original membawakan Kampung Pisang bersiri-siri. Mesti ramai yang merindui karya hebat pengarah Mamat Khalid menyambung kejayaan franchise. Franchise bongong. Menyambung kejayaan franchise 5 filem Kampung Pisang. Mesti korang pernah tengok. Betul ke tak? Mestilah betul. Okey, kini buat pertama kali Kampung Pisang ditayangkan di Kaca TV menerusi Siri Siri perdana filem Astro Original Kampung Pisang bersiri-siri. Sorry lah dek, typo banyak betul. Katanya setiap episod hantu yang berbeza-beza. Rajin betul dia cari hantu ya. Ni hantu lain, tu hantu lain. Aku pun nak jadi hantu lah macam tu. Kalau tengok trailer dia pun dah power. Sumpah tak tipu. Korang kena tengok nanti, okey? Sebelum start lagi, babak-babak dalam siri ini telah viral di media sosial. Minta mi kari kuah mi laksa. Betul lah tu. Pak Yabik, mi kari? Kuah laksa. Bungkus. Sebungkus. Makan sini. Abang, satu? Memang tak sabar weh. Aku pun nak tengok. Sama-samalah kita saksikan mulai 7 Disember Kampung Pisang bersiri-siri setiap Isnin di Astro Citra dan aplikasi Astro Go. Nombor 8. Lagipun lagu ni dah trending, dah melekat di hati peminat dekat luar sana, dekat otak saya ni pun dah macam itulah. Apa pun tanya Naim Daniel. Itu saja dari saya untuk episod kali ini. Jumpa lagi di episod 18 minggu lepas, Isnin depan. Jika anda ada sebarang soalan, komentar atau cadangan, jangan lupa komen di ruangan komen di bawah ini. Dan jangan lupa follow kami di Instagram, Facebook dan subscribe YouTube F8 Buzz. Alright? Dan ingat, stay safe korang. Jangan pergi mana-mana, duduk je rumah, okay? Saya Ita Juwita, budak baru dekat sini. Thanks for watching. Bye. Assalamualaikum.